A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada petang ni saya akan kongsikan sikit. Kita akan ulang kaji lah. Hari ni 17 Mac bersamaan dengan 3 Syaban. Jadi insyaAllah saya akan ulang kaji lah. Memandangkan saya pun dah lama tak ulang kaji, setahun sekali. So kita ulang kaji lah berkaitan dengan puasa yang bakal kita hadapi tak lama lagi ni, insyaAllah. Jadi kita pergi pada satu-satu, insyaAllah ni part yang pertama. Jadi pertama kita akan tengok kembali berkaitan dengan pengertian dan sejarah pensyariatan puasa ya. Jadi puasa daripada sudut syarak ialah semata-mata menahan. Dalam bahasa Arab dia disebut dengan al-imsak. Imsak sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Sayyidatina Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiya. Surah Al-Maryam ayat 26 Jadi sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakannya demikian, maka aku tidak berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Jadi kalau kita tengok perbezaan di antara puasa orang Muslim dengan orang yang bukan Muslim adalah inilah iaitu puasa orang Muslim dia ada dia punya pensyariatan dia tersendiri. Nanti kita akan tengok ke depan daripada puasa daripada sudut syarak. Adapun ini yang kita sedang saya tengah baca ni semata-mata menahan ni, al-imsak ni dengan masuk daripada sudut bahasa. Jadi kalau daripada sudut bahasanya, puasa ni apa? Tahanlah, tahan kalau daripada ayat ni menunjukkan kepada tahan daripada bercakap. Dan kalau Kristian, Ortodok dan sebagainya, mereka akan ada yang berpuasa dengan dia berpuasa tapi dia boleh minum air. Dia berpuasa, dia boleh makan sesuatu yang ada pengecualian dia dan sebagainya lah. Itu panjang nak bahas, kita just tumpukan pada apa yang kita nak tumpukan saja. Jadi contoh kata lain, berkata seorang penyair ketika mengabarkan tentang peperangan, khailu siyamun wa khailun ghairu tahtal ajaji wa ukhra saimatin ta'luku al-lujama. Kudanya ditahan dan kudanya tidak tertahan. Kedua-duanya berada di bawah debu yang berterbangan sambil ada kuda lain sedang menggigit tali pengekangnya. Maksudnya itulah yang dimasukkan dengan al-imsak tadi tu. Kalau kat dalam ni, imsak tu ialah tali kekang. Okey, kita lihat pula daripada sudut syarak, apakah yang dimasukkan dengan puasa daripada sudut syarak, iaitu menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat yang khusus. So bila kita tengok kat sini, apa yang kita boleh faham kat sini, dia ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, daripada sudut syarak yang dikatakan puasa daripada sudut syarak itulah, pertama, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Satu, menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa. Satu. Lepas tu yang kedua, perkara yang kedua kita kena faham, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Dan yang ketiga, dengan niat yang khusus. Maksudnya bila kita faham tiga perkara ini, apa yang berlaku, kita akan tahulah, puasa kita tadi tu tak sama seperti yang kita tengok daripada sudut bahasa. Tak sama daripada sudut bahasa. Ahlan Ustaz Zubair. Baik. Jadi bila kita faham daripada sudut istilah, kita akan faham, puasa yang sedang kita lakukan ataupun bakal kita lakukan ini, dia ni tak sama dengan puasa yang daripada sudut bahasa, iaitu al-imsak semata-mata. Okey. Itu ada tiga perkara yang kita kena fahamkan. Kita kena faham pengertiannya daripada sudut syarak. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. So kita akan faham di sini, apa yang kita akan faham di sini ialah tujuan puasa itu. Apa tujuan puasa? Kita dah tahu dah dia punya syarat dia tu tadi, menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Kedua, daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ketiga, dengan niat yang khusus, yang mana tujuannya tujuan akhir ataupun matlamat akhir daripada puasa ini ialah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, moga-moga ataupun supaya kamu bertakwa, kan? Surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi yang itu kita akan bahaskan selepas ini pada bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi kita lihat seterusnya sejarah kefarduan puasa. Ya. Kita kejap je, kita ulang kaji, just ulang kaji. Baca tu just nak ulang kaji. Bukanlah saya nak mengajar. Tak, saya just nak ulang kaji apa yang saya kita bakal buat. Sebab ni termasuk dalam ilmu hal, sebab kita akan berpuasa, jadi kita kena ulang kaji, refresh balik apa yang kita bakal buat, pelajaran yang kita akan buat lepas ni. Jadi disebut kat situ sejarah kefarduan puasa. Difadukan puasa pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Difadukan puasa ni puasa Ramadan lah, pada puasa ni belum lagi puasa Ramadan, baru puasa. Dipadukan puasa ini pada bulan Syakban, iaitu pada tahun kedua Hijrah. Rasulullah SAW telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, dan kesemuanya adalah bulan yang tidak sempurna, iaitu bulan yang memiliki 29 hari, kecuali pada satu tahun. Baginda berpuasa pada bulan yang penuh 30 hari. Ni nak cerita bulan Ramadan, Nabi ni berpuasa semuanya 29. So iaitu kita akan bincang lain lah. Itu panjang perbahasannya. Jadi sejarah Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan Arab. Ia merupakan sebaik-baik bulan. Bulan ini dinamakan Ramadan kerana dikatakan ketika mana masyarakat Arab memberi nama pada bulan-bulan, bulan tersebut berbetulan mengalami cuaca panas yang terik. Lalu mereka menamakan sebagai Ramadan yang berasal daripada perkataan Ramda, iaitu panas terik. Dikatakan juga ia kerana menghapuskan dosa, iaitu memadamkannya. Kan? Apa ni maksudnya? Nanti kita akan tengoklah. Jadi kita faham apa ya? Perasan tak sekarang ni bulan Syakban ya? Sekarang ni bulan Syakban. Kita dah lepas bulan Rejab. Sekarang kita masuk bulan Syakban. Kita perasan tak bulan Syakban ni kepanasan dia tu tinggi sikit daripada yang lain. Kita tengok. Maksudnya kita tengok mudah je, kita boleh agak dah. Kalau kita tak tengok tak tengok takwim ataupun tak tengok kalender pun kita akan boleh agak. Oh, ini ini sekarang dah bulan apa, lain macam panas ni. Kalau kat Mesir tu dia punya, saya perasan setiap kali bulan Rejab Syakban tu matahari tu dia macam kuning sikit. Kan? Kena tanya baliklah orang yang duduk Mesir. Betul ya Ustaz Zubir ya? Jadi bila kita tengok tu, kita akan nampak kat situ, mungkin ini yang orang Arab dulu lihat. Mungkin ini orang Arab dulu lihat. Dan waktu tu dia menamakan bulan Ramadan dengan kepanasan tadilah. Okey, cuacanya panas. Dan memang bulan Ramadan ni panas sikit daripada yang lain. Baik, fadilat Ramadan. Yang ni kalau ikutkan ni Syekh Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qaf ni, dia ni mendatangkan sedikit saja. Sedikit saja. Kalau kita tengok dalam buku dia yang lain, dia dia panjang lagi bab ni, tapi yang ni ringkasan lah. Ini hanya ringkasan. Baik. Di fadilat Ramadan, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang fadilat Ramadan. Antaranya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Okey. Surah Al-Haqqah ayat 24. Jadi maksudnya masing-masing dipersilakan menikmatinya dengan dikatakan, makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagaimana nikmatnya lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab amal-amal soleh yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu di dunia. Jadi nak ceritanya pada Ramadan ni sangat besar. Dalam hadis yang lain Nabi menceritakan semua amalan ini tak ada
semua amalan ni dah ditetapkan pahala dan ganjaran dia di akhirat macam mana. Tapi hanya satu je amalan yang tak ada ditetapkan. Tak ada ditetapkan macam mana, tak digambarkan pun macam mana besarnya pahala tersebut. Apa dia? Puasa. Bahkan disebut dalam hadis yang lain, puasa ni last sekali akan dihisap oleh Allah Taala. Pasal apa? Besar dia tu disebut dalam hadis wa ana ajzibi dan hanya akulah yang beri ganjaran padanya. Jadi tu sikitlah kan. Tu sikit. Lepas tu Allah firman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-shaimina was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi ayat ni ayat surah Al-Ahzab ayat 35 yang maksudnya dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Tadi Allah dah janjikan apa? La'an lakum tatakun. Orang yang berpuasa insya-Allah apa yang berlaku? La'an lakum tatakun. Dijaga, dia akan keluar insya-Allah la'an lakum tatakun. Keduanya Allah janjikan apa yang kedua? Keampunan dan pahala yang besar. Hadirin hadirat sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya menarik perhatian pada seterusnya. Pada hadis qudsi Allah Taala berfirman, "Kul hasanatin bi asyrati amsalha ila sab'i mi'atin di'fin illa siyama fa huwa li wa ana ajzi bihi." Ini antara dalil yang kita kena faham. Oh, inilah sebabnya orang-orang terdahulu dia nak dapat darjat iman dan takwanya tinggi, dia memperbanyakkan diri dia dengan berpuasa. Apa maksud dia? Tengok setiap kebaikan diganjari dengan 10 pahala sehingga 700 kali ganda. Yang ini kita maklum. Apa-apa pun. Tengok dalam ayat surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga tu kan. Tengok ayat tu. Surah Al-Baqarah ayat juzuk ketiga. Pahala sedekah. Buat satu dapat 10. Ada yang buat satu dapat 700. Buat satu tambah dapat 700. Kan? Jadi apa yang berlaku? Puasa ni dalam hadis kursi sebut kecuali puasa dan ia adalah untukku dan aku yang menentukan ganjarannya. Riwayat Imam Malik dan Al-Bukhari. Imam Bukhari lah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, man shoma yauman fi sabilillahi azza wa jalla ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Disebutkan sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah akan menjauhkannya daripada api neraka dengan jarak 100 tahun perjalanan. Riwayat An-Nasai. Masya-Allah tabarakallah, benda ni besar lah. Benda ni besar. So kita apa yang kita perlu buat sekarang, banyakkan latihan dengan pada bulan Syaban ni dengan banyakkan puasa. Antara puasa-puasa yang kita boleh buat ialah puasa sunat Isnin Khamis. Dan yang akan datang ni 13, 14, 15 hari putih. Lepas tu harinya Syak tu janganlah puasa kan. Harinya Syak jangan puasa. Baik. Dalam hadis yang lain pula disebutkan, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu azza wa jalla fariha bi saumihi. Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Apa dia? Yang pertama, apabila dia berbuka. Kedua, dia bergembira. Apabila bertemu Allah, dia bergembira. Masya-Allah. And insya-Allah kita dijanjikan orang yang kita kena pegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyebutkan di hari kiamat nanti kita akan lihat kebesaran Allah tu macam mana. Dan kita akan lihat kebesaran Allah tu macam mana. Bahkan kan kita tengok kan, satu-satunya kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan setakat
bukan saja dijanjikan akan lihat Allah di akhirat, bahkan di dunia lagi. Tengok kan, dengan Nabi bagi syarat macam mana. Nabi bagi syarat dalam hadis yang kedua, dalam mata arba'in Nabi sebut kan, ihsan kan. Apa maksud ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu dekat dunia lagi kita ni dah boleh lihat Allah. Macam mana? Dengan mata ihsan. Lihat Allah tu dengan mata hati kan. Susah nak sampai tahap tu, tapi kita kena cuba. Allahu a'lam. Baik. Dan dalam hadisnya lain disebutkan somtu shaimi tasbihu wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diam orangnya berpuasa itu adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah, doanya mustajab, dan amal ganjarannya dilipat kali gandakan. Riwayat Ad-Dailami. Jadi jangan walaupun disebut secara zahirnya disebutkan dalam hadis ni diam orangnya puasa tu tak jadi tasbih, tidurnya juga ibadah, janganlah kita banyakkan tidur pula kan. Jangan kita banyakkan tidur kan. Seolah-olahnya nak ceritanya kita ni dengan banyak tidur pun dah jadi ibadah. Bukan macam tu kan. Maksudnya kita kena kan beza di antara orang yang memperbanyakkan ibadah dengan orang yang ibadah dia biasa-biasa kan. Kan beza. Takkan sama kan, darjat dia takkan sama kan. Sebab tu disebut dalam ayat Quran sebelum ni sebut la'allakum tattaqun. Okey. Dan yang terakhir saya nak bawakan pada petang ini, jam dah pukul 6 suku. Okey. Jadi asyamu junnatun wahisnun hasinun minan nari. Puasa adalah benteng dan perisai yang membentengi daripada api neraka. Riwayat Ahmad. Junnah junnah ni ikut syarah ulama ada dua. Junnatun minal ma'asi, junnatun minan nar. Dan sitru minan nar, sitru minal ma'asi. Perisai daripada api neraka, ataupun pendapatnya kata perisai daripada dosa. Sepatutnya puasa tu jadi perisai daripada buat dosa kan. Sepatutnya macam tu kan. Jadi yang besarnya kita ni lah, kita mohon Allah jadi puasa kita jadi perisai daripada api neraka, iaitu simbolik kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kita tak adalah nak harap Allah murka pada kita kan. Bahkan kita duduk kat dunia ni pun kita harap Allah tu sayang pada kita kan, redha pada kita. So kita kena jauhkanlah daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala kan. Itu sajalah insya-Allah. Jadi insya-Allah 15 minit sudah berlalu. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di masanya lain insya-Allah. Kalau ada rezeki besoklah insya-Allah. Saya cuba habiskan kita punya ulang kaji ni sebelum masuknya Ramadan insya-Allah. Sebagai ingatan saja, bukanlah saya nak tunjuk pandai ke ataupun tidak. Tadi lebih pada nak ulang kaji ke diri saya sendiri insya-Allah. Jadi cukup sampai situ insya-Allah. Kalau ada rezeki kita akan sambung pada hukum berpuasa. Bab yang kedua pada hukum berpuasa. Jadi semoga ada manfaat. Kita moga-moga yang depan ni yang kita dah baca ni menaikkan motivasi kita untuk kita masuk ke bulan Ramadan yang bakal tiba. Cuma kita letaklah dekat dalam kita mindset kan. Dalam mindset kita, andai ini Ramadan ku yang terakhir, apa kita nak buat kan. Andai ni Ramadan yang terakhir, apa yang kita nak buat. So saya bila terfikir balik ayat tu, apa yang saya dah bagi pada saya dah buat untuk saya dapat redha Allah. And apa saya dah buat untuk saya masuk ke dalam bulan Ramadan. Apa saya nak buat untuk saya ajak orang sama-sama untuk masuk ke bulan Ramadan, serah diri pada Allah Ta'ala. Ni tu kan. So ni sebagai ulang kaji, moga-moga menambahkan iman dan takwa kita insya-Allah. Jadi cukup sampai itu. Kita akan jumpa di masa akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.